Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sebelum kita baca pada matan yang seterusnya, kita nak betul sikit yang semalam tu, wala yajuzu sabbu abihi wala ummihi. Nah, yang dia kata Faraun tu, kata Syekhul Islam, apabila mencaci oleh seseorang akan seseorang yang lain, maka haruslah seseorang yang lain itu bahawa mencaci ia tak dengar. 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 Tak dengar dah. Dengar. Sebelum kita baca yang seterusnya, kita nak betul yang semalam tu. Wala yajuzu sabbu abihi wala ummihi. Dan tidak haruslah oleh mencaci bapaknya dan juga ibunya. Jadi sabbu abihi, sabbu abi syakhsi, mencaci akan bapaknya, bapak seseorang yang mencaci orang lain tu. Jadi harus bagi orang lain itu mencaci orang yang dia maki tu. Tapi tak boleh memaki orang, tak boleh memaki bapak dan mak dia. Gitu. Bukannya tak boleh memaki bapak dengan mak apabila bapak dan mak itu maki dia, bukan. Jadi kata atas tu, harus bagi orang lain mencaci akan dia, akan seseorang, dengan qadar apa yang dia caci. Ni sebuah bilangan. Lepas tu, wala yajuzu sabbu abihi, tak bolehlah dia itu mencaci bapaknya, bapak syaksin. Bapak seseorang yang mencaci syaksun akhar tu. Tak boleh. Kena caci orang yang maki tu lah. Tak boleh bapak dia. Bapak orang yang maki tu. Ataupun mencaci ibu kepada orang yang maki tu. Tak boleh. Mencaci orang yang maki tu sendiri boleh. Tapi dengan bilangan yang dia caci ke kita. Gitu. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullahu ta'ala. Wadh-dhiharu, dan juga dosa lisan yang seterusnya ialah zihar. Zihar ni menyamakan
salah satu tubuh badan isteri dengan mahramnya. Kalau sifat tak apa. Mu ni pandai masuk macam mak aku lah. Tak apa tu sifat ya, perbuatan. Yang tak bolehnya ialah anggota dia. Tangan ni macam tangan mak aku. Dia. Tapi Imam Rafi'i dalam kitab, kita pernah jawab soalan ni, ibarat dalam kitab Ar-Rafi'i Al-Aziz Syarhil Wajiz. Kalau kita cakap, tangan dia ni cantik macam tangan mak saya lah. Tangan dia ni, tangan isteri dia ni, sama cantik macam mak saya lah. Kosak cakap tu puji, tak apa. Jadi tak kenalah kalau orang kata semata-mata mutlak bila sebut gitu, zihar. Tidak. Jadi kalau dia kosak puji, nak puji je. Tangan ni cantik macam mak dia, tak apa tu. Kosak puji, bukan kosak nak menyamakan sungguh. Kalau kosak nak menyamakan sungguh, barulah panggil zihar. Itu dalam Al-Wajiz Bisyarhil Al-Aziz Bisyarhil Wajiz, karangan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Orang pernah tanya soalan tu, adalah dalam page sahah ni, boleh research lah. Tulis ya zihar, keluar tu. Zihar puji atau apa, zihar itu lah. Zihar tu adalah kategori zihar. Lepas tu dia kata zihar tu apa? Wahuwa, dan bermula dia zihar itu mubtada' khabar tashbihuz zawji, menyamakan oleh suami, idhafat masdar kepada fa'il. Syabbaha yushabbihu tashbihan, maf'ulun bih zawjatahu zawjataz zawji, akan istrinya, isteri bagi suami. Menyamakan. Dengan mana dia cakap itu kosak nak menyamakan lah, bukan nak puji ke apa, bukan. Fil hurmati, dari sudut haramnya. Bimahramihi, ta'aluk pada tashbih. Mentashbihkan tu bimahramihi, bimahramiz zawji. Dengan mahramnya, mahram zawjah. Mahram zawjah. Mahram suami. Bukan mahram zawjah. Kalau mahram zawjah tak apa. Tangan ni macam mak isteri lah. Tak apa tu. Sebab dia tak ditashbih dengan mahram suami. Bukan mahram balik isteri tu. Sebab mahram balik isteri, contoh mak dia tu, bagi nisbah laki-laki ni, mahram mendatang tu, mahram aridi. Kalau tak kahwin dengan dia, tak jadi mahram. Kahwin dengan dia jadi mahram mak dia tu. Tapi mak dia lah jadi mahram. Kakak tak jadi mahram, itu ipak lah tu. Afadahu Syekhul Islami, telah memberi faedah akan zalikal mazkura oleh fa'il Syekhul Islami, oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab Syarah Manhajut Tullab jilid yang kedua, muka surat 93. Wa fihi, dan padanya, ay wali ajli zihari. Jadi makna fi, makna at-ta'lil, fi ta'liliyah. Itu dia tafsir wali ajli zihari, dan kerana sebab zihar itu kafaratun. Kafaratun mubtada' muakhar, fihi ta'alluq suatu mazhuf khabar muqaddam. Kafaratun, ada kafarah. Bila kafarah tu ada, illam yutalliq, ay illam yutalliq az-zawju az-zawjata ba'dahu ay zihari. Jikalau tidak sama sekali mentolak ia suami akan isteri selepas zihar. Ba'dahu, ba'da dharaf zaman, hu mudhaf ilaih. Kalau dia masih kekal tak mau tolak selepas zihar, kena kafarah suami tu. Suami tu kena bayar denda lah, macam orang bersumpah, dia langgar sumpah dia. Maka kena bayar kafarah sumpah. Ni pun sama. Ada dia punya kafarah. Tapi kalau dia dah lepas zihar tu, dia cerai, tak apa. Tak ada apa kafarah. Sebab dia mengharapkan sesuatu atas diri suami. Jadi seolah-olah tak mau lah dengan isteri tu. Jadi baik cerai. Kalau tak mau cerai, kafarah. Kafarah tu pula fauran, segera. Ay zamana imkani furqatin syar'iyatin, pada waktu mungkin untuk bercerai yang dibangsakan kepada syarak.
Jadi wa fihi ay wali ajli zihar, dan kerana zihar itu ada kafarah yang mana kalau suami tidak mentolak isteri selepas zihar itu secara segera, maka adalah kafarah. Jadi kalau dia rujuk dah. Dia cerai tak ada masalah. Kalau tak cerai ada kafarah. Bila? Pada waktu mungkinnya boleh bercerai secara syarak. Cerai syar'iyah, cerai yang dibolehkan syarak. Waktu tu kena kafarah. Macam mana tu? Nak tahu kata dia tak mau cerai? Yakni bi ayyaskuta an talaqiha. Dengan sekira-kira bahawa diam ia suami itu an talaqiha, daripada mentolak akan dia akan isteri. Mentolak akan dia akan isteri. Biqadri nutqihi, dengan qadar ucapannya, ucapan suami. Biqadri jar majrur, nutqi mudhafu ilaihi mudhafu ilaih. Bima yaqa'u bihi, berucap ta'alluq bi, dengan barang yang yaqa'u, yang berlakulah ia, bihi, dengan dia, dengan ma, yakni ucapan tu oleh fa'il firaquha firaquz zaujah, oleh bercerainya isteri. Dia tidak mengungkapkan, suami tidak mengungkapkan kata-kata, lafaz-lafaz yang boleh menunjukkan cerai, maka kenalah kafarah. Dia ada tempoh je lah. Ada tempoh dia. Dalam kitab Izalatul Tibas kita sudah bahas panjang lebar zihar tu, sebab dia berkait dengan cerai. Maka dia bahas lah. Dah waktu tu kalau haid lagu mana? Waktu tu kalau haid lagu mana? Kita dah bincang panjang lebar Izalatul Tibas. Bab tu saja 7 keuzuran yang boleh untuk dia cerai tu wajib. Kalau nak cerita balik mampu habis sini hari ni. Jadi pergi tengok kelas tu. Contoh apa dia? Lafaz yang suami boleh ucapkan untuk menunjukkan cerai. Katallaqtuki. Ni biasa pergi mahkamah lah, senang cerita. Tak ada orang buat sendiri. Proses-proses perceraian ni mahkamah lah. Kalau tak buat di proses mahkamah tu kena denda. Katallaqtuki ay ka qauli zauji, seperti berkatalah suami itu talaqtuki, di bahasa Arab je. Aku mentolak akan engkau. Kalau kita bahasa Melayu, aku menceraikanmu. Tak kenalah kafarah tu. Tapi dia tak cakap begitu, dia nak meneruskan juga hubungan perkahwinan, kena kafarah. Sebab dia telah mengharamkan diri dia untuk dia telah mengharamkan, dia telah seolah-olah mengharamkan isteri dia tu atas dia, kerana menyamakan bahagian tubuh badan isteri itu dengan mahramnya. Jadi bukan dengan ibu ya, dengan mahram. Dengan mahram bukan ibu saja, kakak dia ke, adik dia ke, ibu saudara dia ke, yang mahram. Patu wa anti talikun, dan bermula engkau itu talikun, orang yang bercerai. Ini mencerai lah. Ni lafaz-lafaz bahasa Arab je. Walau jahilan, dia kena cakap gitu tu, walau jahilan. Ay walau kana zauju jahilan wujubal kafarah idza lam yutalliqha. Tambah sikit lah bagi faham. Walau jahilan ay walau kana zauju jahilan. Jahilan apa? Wujubal kafarati idza lam yutalliqha. Meskipun suami itu jahil akan kewajipan kafarah kalau dia tak tolak isteri dia. Walaupun jahil, tak tahu dia tak tahu kata wajib kena kafarah. Kalau tak tolak dia sekalipun kena kafarah. Kena kafarah. Jadi makna kejahilan dia di sini tak dimaafkan. Dia tahu ke, dia tak tahu ke, wajib kafarah, tetap dia kena. Tu au nasiyan ay nasiyan wujubal kafarati idza lam yutalliqha. Ataupun dia lupa kata kena wajib kafarah kalau dia tak cerai isteri dia. Nokta. Tetap kena lah. Tetap kena kafarah tersebut. Jadi zihar ni ungkapan maksiat. Tu. Jadi dia jadi maksiat lisan. Bagi suami. Afadahu Syarqawi, telah memberi faedah akan demikian itu fa'il oleh Asy-Syarqawi dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tahrir jilid kedua muka surat 320. Wahia, dan bermula dia mana? Ayil kafaratu. Kafarah tu khabar.
itqu raqabatin mu'minatin. Ni dia punya hak ni tak boleh pilih. Tak boleh pilih Macam kafarah puasa lah, tak boleh pilih. Dia kena ikut tertib. Sebab tu lepas tu dia akan sebut fa'in ajaza. Kalau dia boleh pilih, tak payah sebut fa'in ajaza kalau boleh pilih. Right? Bolehlah pilih mana-mana ikut suka dia. Tapi ni fa'in ajaza. Bila kait fa'in ajaza, kalau lemah mana kena ada tertib. Yang pertama kena menego dulu. Iaitu itqu khabar raqabatin mudhafu ilaih idhafat masdar pada maf'ul mu'minatin sifat raqabah orang mukmin perempuan hamba perempuan yang beriman kena merdeka hak tu. Lagi pula salimatin yang sejahtera. Okey, maka dia buh tafri'. Fala tujzi'u kafiratun ay fala tujzi'u raqabatun kafiratun. Tidak memadai membebaskan itqu raqabatin kafiratin. Itu kalau kita buat ayat penuh lah. Memerdekakan hamba yang kafir. Tak boleh. Tak boleh itu makna tak memadai. Boleh nak merdeka dia tapi tak sah untuk bebas kafarah. Untuk membebaskan tanggungan kafarah pada zimmah dia. Tak boleh. Sebab tak cukup syarat. Syarat yang diutarakan oleh syarak. Mesti orang mukmin. Lepas tu syarat hamba yang seterusnya dari sudut hissi mestilah salimatin. Sejahtera. Tak ada apa-apa keaiban. Yakni sejahtera min aibin yukhillu. Daripada jar majrur sebarang keaiban. Sifat yukhillu yang mencacatkan ia aib itu bi'amalin dengan pekerjaan akan sebagai maf'ul mutlaq ikhlalan bayinan. Kecacatan sifat yang jelas ia cacat. Dengan makna kecacatan itu menyebabkan ganggu untuk buat kerja hamba tu. Hamba tu kalau ada kecacatan tu, OKU dalam bab tu, dia tak nak buat kerja mana. Tu tak sah juga. Tu dari sudut hissi. Dari sudut hissi. Tak sah. Maka dia pun kata fa in ajaza ayil mukaffiru. Maka jikalau lemah ia yakni oleh orang yang nak bayar kifarah ni. Lemah ta'alukan anil i'taqi jar majrur, daripada memerdekakan yakni i'taqi raqabatin mu'minatin, memerdekakan hamba perempuan mukmin yang salimatin tu hissan secara hissi ke au syar'an ataupun secara syarak. Dia ada orang perempuan mukmin tapi ada cacat, tak sah. Dia ada hamba yang sihat elok boleh buat kerja tapi kapiak pula tak boleh juga. Dia kena dua. Dia mukmin lagi pula sejahtera anggota badan dia boleh buat kerja. Bila tu yang tak boleh i'taq tu waqta ada'il kafarati, pada waktu menunaikan kafarah tu. Tak boleh nak buat. Bila tak boleh buat, jawab fa Soma hendak berpuasalah ia seorang zauj itu syahraini. 2 bulan sifat mutatabi'aini yang berturut-turut ia 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Maksud 2 bulan berturut-turut kalau 1 hari tak puasa kena ulang semula hari pertama. Berat Syahraini mutatabi'aini an kafaratihi kafarati zauji, daripada kafarahnya kafarah suami tu. Okey, selesai. Okey, itu dia panggil proses puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau dia tidak berpuasa sehari walaupun dengan sebab uzur, contohnya sakit dan juga musafir, dia kena ulang semula 1 hari. Hari pertama. Kecuali kalau dia gila, tak apa, gila. Begitu juga orang perempuan atas pendapat yang mengatakan bahawasanya kafarah itu kena ke atas perempuan yang bersetubuh ketika bulan Ramadan. Pendapat kedua mazhab Syafi'i, perempuan pun kena juga. Bagi perempuan yang wajib juga puasa 2 bulan berturut-turut, soalan timbulnya kalau dia haid lagu mana? Adakah kena bulan 1? Mampus hari tu. Tak habis puasa sampai bila? Jawapannya kalau haid tak apa, tak ada masalah. Tak dikira putus. Tak dikira putus. Boleh bersambung. Dengan mana kalau dah suci tu, esok tu puasa terus lah. Jangan tangguh pula. Esok tu puasa terus. Tak boleh nak tangguh. Tu. Sebab dia tangguh tu sebab haid je.
Jadi esok tu tak ada haid, apa sebab nak tangguh? Puasa lah. Sambung ni kalau orang belajar bab mutahayyirah. Macam mana nak qada puasa, dia akan faham bab ni. Kenapa haid tu tak menjadi penghalang putusnya mutatabi', berturut-turut. Kita pun dah bahas dalam izalatul iltibas. Okey, kemudian an kafarati farraqiqu, maka bermula orang yang hamba, yakni hamba yang jadi suami orang dan dia itu ada kena kafarah zihar. Adakah dia kena memerdekakan hamba? Tak kena lah. Mana boleh hamba memerdekakan hamba? Hamba tak memiliki sesuatu. Maka dia kata la yukaffiru illa bis-sawmi. Tidak mengkafarahkan ia ar-raqiq, hamba yang menjadi suami orang yang menzihar isteri dia, maka dia tidak mengkafarah melainkan dengan puasa. Jadi tak ada lah bagi dia ni memerdekakan hamba, sedangkan dia pun hamba. Dia mana boleh memiliki benda lain. Li'annahu, kerana bahawasanya ar-raqiq, hamba itu mu'sirun, payah ia. Kerana apa payah? Ta'liliyah. Kerana la yamliku syai'an, ay la yamliku al-abdu syai'an, tidak memiliki oleh hamba itu sesuatu pun. Syai'an maf'ulun bih. Jadi mana boleh dia nak memerdekakan hamba lain kalau dia kena kafarah zihar, terus puasa. Wa yanqati'u tatabu'u bi fauti yaumin, dan terputuslah fa'il oleh berturut-turut itu sababiyah, dengan sebab luputnya sehari. Sehari tak puasa, putus. Putus berturut-turut. Walau bi'udhrin, ay walau kana fautu yaumin tu sabitan bi'udhrin, meskipun adalah luput sehari itu sabit ia dengan sebab uzur sekalipun. Contoh uzur kamaradin, ay wa dhalikal udhru sabitun kamaradin, bermula demikian uzur itu sabit ia seperti sakit. Sakit. Dia sakit tak puasa, esok mula hari pertama sebulan. Walaupun habis sikit lagi 20, lagi sehari lagi. Esok tak puasa, lusa kena start hari pertama. Tu. Au safarin, ataupun dengan sebab safar. Dia tidak puasa sebab dia musafir. Dia kan ada rukhsah, tak apa. Dia kena ulang semula had satu. Maka fayajibul isti'nafu, ay fayajibu isti'nafu al-kafarati, maka wajiblah ia oleh memulai kafarah semula. La bifautihi, ay la yanqati'u tatabu'u bifautihi bifauti yaumin binahwi jununin. Tidak terputus oleh berturut-turut itu dengan sebab luput sehari, dengan sebab umpama gila. Tu tak boleh. Itu tak payah. Dia gila 2 hari, esok tu boleh sambung balik. Lepas sambung, gila 3 hari pula, esok boleh sambung lagi. Begitu. Tak terputus. Itu puasa. Kalau tak mampu puasa, fa in ajaza, maka jikalau lemah ia az-zawju an saumin jar majrur, daripada puasa, au tatabu'in, ataupun mampu puasa tapi tak mampu berturut-turut. Bapa tak mampu turut-turut, lima radin, kerana sakit, yadumu, sifat yang mana berterusanlah ia sakit itu, syahraini, 2 bulan, bidzanni, dengan cara zan, au lima syaqqatin, atau payah ia, syadidatin, yang bersangatan ia payah tu, payah nak puasa betul-betul untuk dia. Tak boleh nak puasa turut-turut sebab dia ada sakit, dia ada kepayahan yang menyebabkan terhalang dia puasa. Ni bukan buat-buat sakit ni. Sakit sungguhlah. Payah sungguhlah, bukan buat-buat payah. Kita ni sihat elok tapi malas puasa. Tu malas. Tu bukannya masyaqqah syadidah. Tu malas. Tak boleh. Malas tak boleh lah. Walau masyaqqah tu tadi, walau li syabaqin, ay walau kanatil masyaqqatu tu li syabaqin, kerana syabaq. Syabaq ni nafsu tinggi. Apa maksud nafsu tinggi? Dengan makna kalau dia puasa 2 bulan berturut-turut, habis tak mampu mengawal nafsu sebab dia kerap jimuk bini dia. Nafsu dia tinggi, nafsu dia besar. Kalau dia puasa, dia tak mampu mengawal diri dia daripada jimuk sebab nafsu dia tinggi. Jadi ada masyaqqah, payah atas dia. Boleh pilih hak ketiga ni.
Au khaufi ziyadati maradin, ataupun takut bertambah sakit dia kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Dah lah dia sakit dah. Kalau dia puasa 2 bulan berturut-turut, bertambah kronik lah dia tu. Maka boleh dia pilih hak yang ketiga, iaitu at'ama, memberi makan ia. Ia mana? A'ta, yakni memberi ia suami, siti dan miskinan, akan 60 tamis nisbah orang miskin. Siapa orang miskin tu? Orang miskin tu badal ahla zakatin, iaitu ahli zakat, orang yang berlayak mendapatkan zakat. Berapa kena bagi akta tu? Maf'ul bih kedua. Sitina tamis muddan. 60 mud cupak. Lebih kurang 700 gram. Dia 600 lebih gram. Kita bundar senang 700 gram. Kena bagi tu min jinsi fitrihi, daripada jenis fitrahnya. Jenis fitrah. Jenis fitrahnya jenis fitrah suami. Dia makan apa? Dia makan apa, dia bagi hak tu lah. Dia bagi hak tu. Dia makan nasi, bagi nasi, beras. Makanan asasi dia. Beri tu 60 cupak kepada 60. Lepas tu dia kata at'ama bermakna a'ta. Bukan beri makan nasi bungkus tu, bukan. A'ta. Beri apa? Beri 60 cupak kepada 60 orang miskin, jenis fitrah dia. Tu dia tafsir a'ta tu penting lah. Bukan at'ama semata-mata beri makan. Apa beri makan? Beri. Bukan beri makan. Beri kepada 60 orang miskin tu 60 cupak. Begitu. Tu. Tafsiran yang cukup penting. Lepas tu perlu hajat pada syarah. Lepas tu kalau tak mampu belaka, fa in ajaza zawju anil jami'i, maka jikalau lemahlah ia suami daripada kesemuanya yang tersebut tadi, jawab lam tasqutil kafaratu anhu aniz zawji. Al kafaratu fa'il, niscaya tidak sama sekali gugurlah oleh kafarah itu daripada suami. Lepas tu fa idza qadara, maka jikalau mampu ia suami ala khaslatin, atas salah satu daripada yang kita sebut tadi, fa'alaha, jawab niscaya membuatlah ia suami akan khoslah. Kalau mampu mereka tiba-tiba mereka kalau mampu memberikan 60 cupak kepada 60 orang miskin, beri hak tu. Jadi kalau tak mampu belaka, maka ditanggung atas zimmah dia. Zimmah dia tak kosong daripada kafarah. Tunggu dia mampu salah satu, dia buat, selesai. Walaupun selepas pada tu dia mampu, contoh dia mari mampu beri 60 cupak pada 60 orang miskin. Dia dah beri dah, tiba-tiba dia ada kekuatan untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Adakah dia kena puasa 2 bulan berturut-turut? Tak payah. Sebab dia dah mampu dulu, dia dah bayar dah, selesai. Walaupun esok-esok akan datang mampu puasa pula, tak apa, tak payah dah, selesai dah hutang dengan Tuhan. Habis itu maksiat yang ke-20, maksiat lisan, iaitu zihar. Maksiat yang ke-21 lisan. Wa minha ay min ma'asil lisani, dan sebahagian daripada maksiat lisan. Min ma'asi jar majrur. Al-lisani mudhafu ilaih. Tanya masalah pula pagi-pagi ni. Tak maaf, banyaklah orang tanya soalan, tak nak jawab lagi. Nak buat pembentulan artikel Scopus. Minggu depan pergi Putrajaya pula. Sibuk lah. Nak tanya boleh, jawab tak? Jawab akan datang. Dia mula dah sibuk ni, habis lah. Kalau tak sibuk tak apa. Wa minha, kecuali bak haid lah. Bak haid kena segera, tak apa. Kalau bak lay tu yang tak segera tu, tak payah jawab apa. Akan datang jawab apa. Kalau haid tu tak boleh lah. Haid tu dia berkaitan ibadat segera. Jadi kena jawab lah. Wa minha wa min ma'asil lisan, dan sebahagian daripada maksiat lisan itu mubtada muakhar al-lahnu, lahan. Lahan apa ni? Mukhalafatu wajhis sawabi fil Quran, bercanggah dengan jalan yang sebenar
Fil Quran, dalam Quran, ai fi qiraatil Quran, pada membaca Quran. Baca silap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca ha. Pecah dua. Pertama pecah dua. Lahan ada dua. Lahan khafi, lahan jali. Saya ada tulis sebenarnya. Tapi tak tahu lah nota tu pergi mana. Dulu ganti kelas Ustaz Mizi tu, kita siap buat peta lagi. Lahan khafi dengan lahan jali. Mudah-mudahnya lahan jali ni lahan yang dapat dikesan oleh semua orang. Sama ada dia orang aling, dia orang bukan aling, dia boleh dapat kesan. Salah baca ni. Satu. Lahan jali tu, lahan jali yang dapat dikesan oleh semua orang tu, terbahagi pula pada dua. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Kalau sengaja, haram. Haram tak ada khilaf. Lahan jali. Macam alhamdu. Alhamdu. Jelas tu bukan ha, tu ha. Itu dari sudut huruf. Sama juga baris. Alhamda. Tu semua orang jelas tahu dah. Alhamda. Bukan alhamdu. Lahan. Jali. Berubah baris, berubah huruf tu, semua orang boleh tahu. Sama ada dia orang alim qiraat ke, orang alim tajwid ke, tidak alim tajwid ke, boleh tahu salah. Dosa kalau sengaja. Kalau tak sengaja, tak dosa lah. Tak jadi maksiat lisan. Kalau berdosa haram, jadi maksiat lisan. Tu lahan jali. Jadi lahan jali ni berkaitan dengan huruf, kaitan dengan baris yang jelas silap. Patutnya dhammah baca kasrah. Patut kasrah baca fathah. Apatah lagi, lahan itu mengubah makna. Kalau lahan itu mengubah makna dan dia sengaja baca lahan, dosa. Lahan itu tak mengubah makna tapi sengaja lahan, dosa juga. Dia ada beberapa pecahan tu. Sengaja kedak, lahan tu lahan jali ke khafi. Kalau lahan jali yang sengaja, sama ada berubah makna atau tak berubah makna, dosa. Kalau tak sengaja, lahan itu ubah makna sekalipun, tak dosa. Sebab tak sengaja. Pergi baca alhamdu, silap. Tak apa. Tu lahan khaf jali yang sengaja dengan tak sengaja. Yang kedua, lahan khafi. Lahan khafi, lahan yang hanya boleh kesan oleh orang yang mahir. Lahan khafi kalau dibuat, khilaf ulama. Pendapat pertama makruh, pendapat kedua haram. Dan majoriti pilih makruh lah. Kalau haram, mampu. Makruh ataupun haram. Lahan yang tidak jali, yang ini khafi. Contohnya, dari sudut mat, tak cukup harakat 4, dia buat 3 saja. Tu orang mahir lah boleh buat. Dia boleh dengar tu, ni tak cukup ke ni? Dia orang mahir. Sifat huruf, itu lahan khafi. Sepatutnya ada isti'la, sepatutnya ada istitalah pada dad, tiba-tiba tak ada. Waladhdallin, tidak ada istitalah. Waladhdha, tak ada. Dia waladhdha, tak ada istitalah. Sifat semua ada kecuali istitalah. Itu lahan khafi. Lahan khafi, khilaf, makruh atau haram. Ittifaq, itu benda yang dibenci syarak, tapi khilaf, makruh ke haram. Lepas tu kita ni pilih syadid sikit lah, supaya kita nak jadi orang yang belajar Quran. Biarlah kita pilih pendapat haram supaya kita nak betul Quran. Kalau dia belajar dah, satu lagi, kalau dia belajar dah, berlaku juga lahan khafi, tu dimaafkan. Itu dimaafkan sebab dia tengah belajar, sebab tu kena belajar. Kalau tak belajar, dia kira taksir. Bila taksir kalau berkaitan dengan Fatihah sehingga dapat mengubah makna, tak sah mayang tu. Kalau tak mengubah makna, tak apa dalam fiqh. Dalam fiqh, yang mengubah makna saja beri kesan dalam sembahyang. Yang tidak mengubah makna, tak beri kesan pada sembahyang. Tetapi haram kedak, nisbah belajar kedak. Tak belajar, haram sebut itu. Haram sebut itu. Sebab tak belajar. Kalau belajar, tersilap sebut, tak sengaja, tak dosa. Kalau belajar, kata benda tu salah, dia sengaja sebut lahan jali tu, haram. Faham? Dia banyak pecahan tu. Kita pernah buat
Pernah buat map lah. Kalau siapa pandai buat map tu, buat lah. Berdasarkan apa yang kita sebut ni. Buat pecah-pecah tu. Tu lahan khafi. Antara lahan khafi lagi, mulut. Waktu dhammah, dia tidak muncung semuncung-muncungnya. Dia muncung sikit je. Lahan. Lahan apa? Khafi. Biasa mana ni? Puak Taranu. Marah puak Taranu. Cuba tengok orang Taranu tu, Taranu Quran. Bila waktu dhammah, dia tak dhammah muncung tu. Dia muncung sikit je. Muncung kadar-kadar je. Muncung manja dia panggil. Dia kena muncung sungguh. Alhamdu. Tu. Du tu kena muncung sungguh. Bukan Alhamdu. Tak. Tu lahan khafi. Lepas tu orang yang belajar Quran ni, yang dapat guru hak tu, dia cek habis. Gerak mulut dia tengok. Bacaan dia dengar. Bukan dia dengar baca je mulut tak tengok. Tak. Dia tidak. Kalau dia tak tengok mulut lagi, tak lengkap lagi dia punya bacaan ataupun tak lengkap lagi belajar Quran itu. Sebab Quran ni 3 rukun dia. Baris, makhraj huruf, sifat huruf. Baris ni akhir sekali. Baris ni lah membabitkan gerak mulut. Kalau dhammah kena muncung semuncung-muncungnya. Alhamdu. Kalau dia tak muncung semuncung-muncungnya, salah. Dia panggil lahan khafi. Sebab tu tak boleh ajar orang perempuan. Orang lelaki nak ajar orang perempuan macam mana? Kena tengok mulut dia. Sebab tu Dr. Aiman Suwaid, hafizahullah ta'ala, macam mana dia nak mengajar orang perempuan? Dia tak mengajar orang perempuan. Dia mengajak bini dia bagi alim Quran, bini dia mengajak orang perempuan. Begitu. Tu cara dia. Cara nak sampaikan bacaan Quran yang betul pada orang perempuan ni, dia mengajak bini dia alim, dia mengajak orang perempuan. Tu patutnya tu. Tu patutnya. Kalau mengaji Quran dengan orang lelaki, kalau dia tak tengok mulut, tak boleh. Tak sempurna lah. Bukan tak boleh apa, tak sempurna. Bakal timbul syahwat pula situ. Tadi batu tak boleh mengajar orang perempuan. Macam kitab Mana kitab tu? Kitab apa? At-Tazkirah Hadramiyah tu. Tazkirah Hadramiyah tu ditulis untuk supaya orang perempuan boleh mengajar sesama mereka. Lepas tu adalah budak Inizah ni, dia minta baca pula ilmu ni. Minta baca ke orang perempuan saja. Saya kata tak boleh lah. Sebab saya lelaki. Hak depan tu perempuan belakang. Tak boleh lah. Kecuali saya kahwin tak apa. Kalau kita kahwin, kita bawa bini sekali tak apa. Kita tengok bini kita ya. Bini kita duduk depan kita, ngajaklah kuliah muslimat. Boleh lah. Kalau saya saja ni belum kahwin lagi, tak boleh. Tu. Tak boleh ambil kuliah muslimat. Tak boleh. Bahaya. Tu. Tu lahan banyak lahan ni. Sebab apa kita terang banyak ni? Sebab ada puak-puak hak belajar kitab ni, dia pandang rendah pada pengajian Quran. Dan orang hak mengaji Quran, yang puak-puak menuntut ilmu hak mengaji Quran pula, dia tak mengaji kitab pula. Tu leceh. Saling kurang. Dia ustaz dah, tak boleh baca Quran yang betul. Aib. Dia orang mengaji Quran betul, tak mengaji pula. Aib pula. Tu. Dia tak gabung dua-dua. Jadi hak terbaik, dua-dua. Tu yang sepatutnya. Dia orang yang alim, patutnya dia reti baca Quran betul, dia baca Quran tak betul. Tengoklah tu imam bayar. Tu imam bayar. Sin tak baca, sin tak macam sin nak pergi kesot. Bahaya. Sin nak pergi kesot. Okay. Apa ya? Biasa. Sin nak pergi kesot. Huruf dot nak jadi dha. Walallah. Kalau orang reti beza dha dengan dot yang kita sebut tu, memang dia tu kemahan. Walallah. Kita sebut dha tu hak tamu. Walallah. Kalau dot walallah. Reti beza, tak reti beza. Mana kita bukan orang khawas lagi. Tu. Pendengaran kita masih tidak mahir melihat dan mendengar. Beza dha dengan dha. Dha dengan dha, sifat huruf semua sama kecuali satu, istitalah. Istitalah ada pada dha tak ada.
Tu dia panggil lahan khafi lah. Lahan tersembunyi. Bila yang kata lahan yang jadi maksiat ni, wa illam yukhilla bil ma'na, meskipun tidak sama sekali mencacatkan ia seseorang dengan makna. Walaupun tak cacatkan makna, tapi dia berlaku lahan, hukum dia haram. Kalau sengaja. Kalau tak sengaja, tak haram. Kalau sengaja, haram. Kalau dia tak belajar, walaupun tak sengaja, kalau dia tak belajar, dia buat juga, dia baca juga, haram. Kalau dia belajar dan dia sengaja buat lahan, haram. Kalau dia belajar dan tak sengaja buat lahan, tak haram. Hak tu yang kita nak tu. Paling kurang kita ni orang yang belajar dan tak sengaja buat lahan. Dan kita nak baca Quran. Jaranglah orang baca Quran ni sengaja nak buat salah. Kita nak baca kan betul lah. Tapi dia silap juga. Tapi dalam proses belajar, tak apa. Dimaafkan. Sebab tu kena belajar. Jadi sekarang orang yang tumpu Quran, tak tumpu kitab. Orang yang tumpu kitab, tak tumpu Quran. Jadi, kurang belakang. Kita pelik kot. Pelik. Kalau saya Quran. Mengaji kitab, tak. Hak saya Quran. Tajwid dia pergi. Tahsin Quran dia pergi. Apa yang Quran pula. Kitab tinggal pula. Tu jeng. Hak syek-syek kita pula. Quran pula tak pergi ngaji. Jeng pula. Kurang. Lepas tu balik jadi ustaz. Ada rumah saya. Surau. Dia baca Maliki Yaumiddin. Ma tu 6 harakat. Agak-agak lagu mana nak tegur? Maliki Yaumiddin. Panjang saja. Dia nak tiru hak Mekah kan. Tapi Mekah tak buat gitu pun. Dia panggil takalluf. Asal 2 harakat jadi 6 harakat. Hukum dia haram. Mat lazim yang sepatutnya 6 dibaca kurang, haram. Karaf'i ha'i alhamdulillahi. Contoh mengrafakkan ha pada alhamdulillah. Asalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillah alhamdulillahu rabbil alamin. Hu. Dia tak baca hi, baca hu. Salah. Haram. Kalau sengaja. Tak sengaja tak haram. Silap. Tak sengaja tak haram. Kalau dalam semayang pun tak mencacatkan makna. Tak batal mayang lah, sah. Cuma orang belakang kalau makmum. Mana Tok Imam jadi gini? Kita kena husnuzan dulu lah. Mungkin silap baca kot. Buh dia dulu. Alhamdulillahu rabbil alamin. Baca. Salah. Mengubahkan makna. Tak mengubah makna. Tapi sengaja, lahan. Dosa. Kena wajib tobat lah. Bukan dosa gitu ya. Wajib tobat. Wajib tobat salah baca ni. Kalau tak belajar, kena belajar. Tu tobat dia. Astagfirullah. Lepas tu sekali baca Quran balik. Salah balik. Tak belajar juga. Tak jadi juga. Maksiat yang berterusan. Akhirnya, Al-Quran melaknat dia. Di akhirat. Membaca salah. Tak kata mana. Itu bab Quran ni. Tak masuk lagi bab zikir. Sama. Astaghfirullahalazim. Banyak gitu. Banyak. Tu Imam. Dah lah. Tu Imam. Ustaz kat atas pula. Astaghfirullahalazim. Dia baca dengan zai. Tebal. Bukan za, zai. Hal-azim. Itu zai tebal. Hal-azim. Itu zai tebal. Dia hal-azim. Bukan hal-azim. Bila hal-azim, ubah makna. Bila ubah makna, tak jadi istighfar. Jadi benda lain. Ha jadi ha jadi ha. Buka habis. Jadi zikir pun kena tengok juga. Biasa hak wirid lah. Set-set wirid ni, dia tak belajar Quran, tak belajar tajwid. Wirid dia salah. Dia baca Quran tu cepat-cepat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak boleh. Quran kena baca tertib. Kena baca tertib. Hatta niat zikir sekalipun. Kata dalam kitab Hasyiah Bijirmi, kalau seseorang baca Quran dengan niat zikir sekalipun, wajib meraihkan tajwid. Sebab asalnya Quran. Tu.
Berapa banyak orang baca itu? Banyak. Lepas tu Dr. Iman Suhaib kata, hak kesalahan ni bukan pada orang biasa, hatta ulama sekalipun. Betul tu. Dia tegas gitu. Hatta orang alim sekalipun ada buat salah ni, salah baca Quran. Bukan orang biasa, orang alim. Tu. Wa ka fathi dali na'budu, dan seperti memfathahkan dal na'budu. Dia baca na'buda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak batas sembahyang. Sebab dia tidak dia tidak mencacatkan makna. Tapi kalau sengaja, haram. Tak sengaja, tak haram. Wa kasri ba'iha ba'i na'budu wa nuniha wa nuni na'budu. Dan mengkasrahkan ba-nya dan juga nunnya. Dia baca ni'bidu. Ni'bidu. Iyyaka ni'bidu. Iyyaka ni'bidu. Tak mencacatkan makna, tapi haram. Ni maksiat yang perlu diambil perhatian bagi orang yang nak mengaji Quran. Jangan kat Ramadan tu nak khatam. Macam mana nak khatam? Khatam berapa? 3 kali. Hebat. Tapi 3 kali hak khatam tu dia tak mengaji pun. Cara baca Quran yang betul, dosa berlaku. Dosa bila baca salah. Sebab dia tak belajar. Kalau dia belajar, dia nak khatam Quran. Tengah belajar, dia nak khatam Quran. Ada berlaku salah, tak apa. Kalau dia tak sengaja. Dia bukan nak baca dengan salah pun. Dia nak baca Quran lah. Tapi dia dah belajar dah. Dia nak baca juga. Tapi adalah 1-2 tempat tu, dia salah. Tak sengaja. Tak apa. Tu faedah orang belajar tu. Dia nak baca Quran, kena belajar. Supaya terlepas daripada haram tu. Dosa tu. Ni nak baca Quran. Ngaji malah. Nak baca Quran. Bila orang tegur bacaan dia, masam muka. Ada juga pasal itu. Jadi cabaran orang nak mengajar Quran ni cukup besar. Sebab tu saya kalau buat mengajar Quran dengan orang yang suruh tegur-tegur ni, takut orang itu. Sebab apa? Nak jaga hati orang. Kita jadi pasal tegur direct. Kalau kita betul-betul nak jadi diri kita, kalau betul-betul nak jadi diri kita, kita tegur direct. Tak ada main lapik lah. Menuju sebab tempat orang. Tempat orang, kita ikut mazhab orang tu. Dia suruh jaga hati lah. Kalau kita betul-betul, tak boleh. Salah. Orang tua ke, budak-budak ke, salah lah. Kalau tak boleh terima, apa mari sini? Tu kalau asal lah. Tu boleh meliar ke hati orang tu. Kalau hak asal, diri kita ni. Diri kita ni kalau ikut asal, gitu lah. Macam orang baca kitab silap lah. Nahu tu. Zaman dulu, garang kita ni. Silap baca ni boleh silap. Kadang-kadang silap baca hak teruk ni, kadang-kadang boleh lempar barang. Tak berani orang. Tapi hak yang waktu zaman kita begitu tu, hak tu lah yang menjadi. Boleh baca kitab sendiri sekarang. Baca salah, lempar barang tu. Dah baca dah salah lagi. Kena dia tu. Sekarang manja dah semua. Pelajar semua nak sedap-sedap je. Dapat garang kanan lagi. Tak ada. Lari lah tu. Tu dia panggil ngecut lah. Jadi orang awam. Patut hak tu lah yang bagus ya. Sebab apa? Ada pengalaman. Tak ada dah orang macam ni. Ada lagi orang pasien gini. Hak pasien gila ni. Tu. Habis. Tu maksiat 21. Maksiat yang ke-22, lisan. Walis wasu'alu li ghaniyin bimalin au hirfatin. Dan meminta-minta, mengemis bagi orang kaya, jar majrur. Orang kaya dia ada kemampuan tapi dia mengemis. Mengemis tu dengan mulut dosa. Bimalin dengan harta, au hirfatin atau pekerjaan. Wasu'al ni mana mengemis. Bikasril ha'i dibaca dengan kasrah ha, dengan mana ai kasbin, usaha, kerjalah. Mengemis itu macam mana yang haram ni? Bi an wajada ma yakfihi huwa wa mumawwanahu wa mumawwanahu tu yaumahum wa lailatahum wa sitrahum wa aniyatan yahtajuna ilaiha. Dengan sekira-kira bahawa mendapati ia seorang akan barang yang mencukupi ia barang, hu akan dia, akan siapa? Huwa, dirinya, wa mumawwanahu wa mumawwanahu, dan orang yang di bawah tanggungannya,
yaumahum, hari-hari mereka itu, walailatahum, dan malam mereka itu 24 jam, wasitrahum, dan pakaian yang menutup mereka itu, wa aniyatan, dan aniyah ni bekah-bekah bejana-bejana yang yahtajuna ilaiha, yang berhajat oleh mereka itu huwa wa walahu tu ilaiha, kepadanya, kepada aniyah. Itu sifat bagi aniyah. Dia dah cukup dah makan minum, bejana-bejana hak perlu ada, semua cukup dah. Dia mengemis juga. Tu hukum dia haram. Wal aujahu, dan bermula pendapat yang aujah, sebab mengemis ni dilarang Islam asalnya. Jadi mengemis hak haram ni, orang yang mampu dah, kaya dah, mengemis juga. Wal aujahu, dan bermula pendapat yang aujah, yang paling kuat ialah khabar jawazu suali ma yahtaju ilaihi ba'da yaumin wa lailatin, iaitu haruslah meminta, mengemis akan barang yang berhajat ia seorang ilaihi, ilama, kepada barang itu selepas sehari semalam. Boleh nak mengemis tu selepas sehari semalam benda yang dia berhajat, in kana su'alu inda nafadi dhalika, jikalau adalah mengemis dan meminta itu sabitan khabar kana, sabit ia inda nafadi dhalika ma yahtaju ilaihi, ketika mana habis stok benda yang berhajat kepadanya. Habis tak ada apa dah. Lepas hari semalam habis, makanan mau habis, semua habis. Jadi boleh tak mengemis dia tu? Boleh. Ghaira mutayassirin, yang selain bermudah-mudah. Bukannya makna dia tak habis lagi harta dia tu, tapi dia mengemis juga. Tu mutayassirin, berlaku atas sebab malas, nak mudah-mudah mengemis lah, malas. Tu tak boleh. Bukan sebab mutayassir, tapi sebab yahtaj. Itu tak apa. Wal illa, dan jika tidak, wa illam, wa illa, dan jika tidak, jika tidak habisnya harta itu, imtana'a, terhalang ia as-su'al, ataupun su'alu ma yahtaju ilaihi. Kalau tak habis harta, masih ada lagi selepas hari semalam, maka terhalanglah mengemis. Apatah lagi orang kaya lagi ada harta, mengemis juga. Tak boleh. Wajawazal Adzra'iyu, dan telah mengharuslah fa'il oleh Imam Adzra'i, maf'ulu bih talaba ma yahtaju ilaihi, menuntut akan barang, idhafat masdar kepada maf'ul, yahtaju, yang berhajat ia seorang, ilaihi, kepadanya, kepada ma, ila waqtin, menuntut benda yang dihajati itu, ila waqtin, kepada satu waktu, sifat yu'lamu adatan, yang diketahui pada adatnya, tayassurus su'ali, mudah untuk mengemis dan meminta, wal i'ta'i, dan mudah untuk orang memberikan, fihi, padanya, pada waktu. Tu sifat tu, jumlah tu sifat bagi waktu. Kata Imam Adzra'i, boleh menuntut benda yang berhajat kepada waktu, pada waktu yang mana kalau pada waktu tu mudah orang memberi, mudah untuk minta. Waktu tu harus. Adzra'i. Wala yahrumu ala man alima ghina sa'ilin ad-daf'a ilaihi. Kita ambil itu dulu. Itu kita tak ambil lagi. Wala yahrumu, dan haram, dan tidak haramlah, ala man alima, ad-daf'u tu fa'il bagi yahrumu. Jadi kalau kita ambil asal, wala yahrumu ad-daf'u ilaihi, tapi hi tu tak boleh nak aik lah, kena hi tu kembali kepada ghina sa'ilin. Tidak haramlah ke atas orang yang silah alima, yang tahu ia man itu, tahu apa? Maf'ulun bih, ghina sa'ilin, kayanya orang yang meminta tu. Dia tahu, kaya kawan ni, minta juga. Tak haram apa dia? Ad-daf'u ilaihi, memberikan kepadanya, kepada ghina sa'ilin. Tak haram dia menolak. Aku tak mau beri padamu. Sebab apa? Sebab mu kaya dah. Dia tahu tak gitu? Dia tahu gitu. Tak haram. Dia tak mau beri. Yang mana ghina sa'ilin ni, yakni yuzhiru lil faqati, menzahirkan ia orang yang kaya yang meminta ni, lil faqati, akan keadaan susah. Dia menzahirkan keadaan dirinya susah, padahal kaya, dan orang tu tahu. Tak haram dia menolak untuk memberi kepada dia. Tak haram. Sebab dia kaya, minta apa lagi? Mau sepak pun tau.
Tapi khilafan lil azra'i, ay hala kauni, hal keadaan aku mukhalifan, berbeza pendapat lil azra'i, bagi Imam al-Azra'i. Imam Azra'i kata tak boleh kena bagi kau. Tak tu. Wastathna fil ihya'i, dan telah mengecualikan ia Imam Ghazali fil ihya'i, dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga muka surat 248 hingga 249, mengecualikan min tahrimis su'ali lil qadiri al kasbi, daripada pengharaman mengemis bagi orang yang mampu atas kerja. Dia mampu bekerja, dia mengemis juga, haram hukum dia. Tapi dikecualikan maf'ulun bih, akan barang yang laukana yastaghriqul waqta fi talabil ilmi. Tu dia. Jikalau adalah ia seorang yang mampu kerja, tapi dia mengemis, dia meminta juga, bila mana dia itu khabar kana yastaghriqu, menenggelamkan ia seorang al-waqta maf'ulun bih, akan seluruh waktunya fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu. Dia boleh nak kerja, tapi kalau dia kerja kok tidak tahsil ilmu, maka dia pun meminta pada orang. Kita minta duit ke orang untuk sara kita punya hidup ni nak ngaji. Boleh tak? Boleh. Padahal yang mampu kerja, dia mampu kerja. Jadi asalnya orang yang mampu kerja, mampu kasab, mampu usaha untuk dapat harta, dia mengemis, haram. Tu kata Imam Ghazali lah Ihya. Kecuali orang tu 24 jam semua waktu dia hanya untuk menuntut ilmu, waktu tu boleh untuk minta ke orang. Dikecualikan. Wa fi syarhi Muslimin, dan pada syarah Muslim, fi syarhi jar majrur muslimin mudhafu ilaih wa ghairi syarhi Muslim. Syarah Muslim namanya kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Al-Muslim jilid yang ke-7 muka surat 127, wa ghairi sahih Muslim, dan selain Sahih Muslim. Selain Sahih Muslim ni dalam kitab Al-Wasit fil Madhab karangan Imam Al-Ghazali jilid yang ke-6 muka surat 230. Dia kata apa? Mata adhalla nafsahu aw alaha fi su'ali aw adhal mas'ula harama ittifaqan. 3 masalah. Pertama, mata adhalla nafsahu, apabila menghinakan ia seorang, akan maf'ulun bih nafsahu, nafsas syakhsi, akan diri seseorang. Menghinakan diri seseorang, hukum dia haram ittifaq ulama. Au alaha fi su'ali, ataupun memaksa kehendak dia untuk meminta. Dia memaksa diri dia untuk minta pada orang. Harama ittifaqan, haram. Au adzal mas'ula, ataupun menyakiti akan orang yang diminta. Dia minta tu sehingga orang yang diminta tu berasa sakit hati pula. Apa ni? Haraman ittifaqan. Harama ittifaqan. Haram ia al-madhkur min ats-tsalatsah tu ittifaqan, sepakat ulama. Wa in kana muhtajan, meskipun adalah ia al-madhkur tadi muhtajan, berhajat sekali. Betul-betul nak duit ni, tapi sampai menyakiti orang yang kita minta, haram. Sehingga kita ni menghinakan diri kita sendiri untuk minta benda yang kita hajat, haram. Kama afta bihi Ibnu Salahi, seperti mana telah memfatwakan dengan dia, dengan barang oleh fa'il Ibnu Salahi, oleh Imam Ibnu Salah. Imam Ibnu Salah dia ada kitab Fatawa Ibnu Salah. Tapi Ibnu Salah ni lebih terkenal pada mustalah hadis. Kalau dia tak bekoh dia Fatawa Ibnu Salah, kitab Fatawa. Tu afada zalika, telah berfaedah akan demikian itu, kulla zalika, seluruhnya tadi tu. Ar-Ramli fa'il oleh Imam Ramli fi Nihayati, dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj jilid yang ke-6 muka surat 172. Habis. Maksiat lisan yang ke-23, wan nazru, dan bernazar bi qasdi ihramil warithi, bernazar dengan qasad mengharamkan waris. Apa dia? Mengharamkan waris mendapat pusaka. Tu pun nazar yang haram. Wahwa, dan bermula dia nazar tu iltizamu qurbatin lam tata'ayyan, tu asal dia, iaitu mewajibkan benda yang mendekatkan diri pada Allah, yang qurbat itu sifat lam tata'ayyan, yang tidak tertentu, tidak wajib. Ia qurbah tu dia mewajibkan ibadat yang tak wajib ke atas diri dia, tu nazar. Kalau aku dapat sekian-sekian, aku nak puasa 7 hari. Puasa 7 hari wajib tak? Tak wajib. Tapi dia mewajibkan puasa 7 hari atas dia. Tu nazar.
Tapi nazar tu dengan qasad mengharamkan waris. Ai man'ihi man'i asy-syakhsi min al-irthi, ataupun man'ihi man'il warith, mencegah akan pewaris tu daripada mendapat harta pusaka. Minal irfi jar majrur. Jadi bila bernazar begitu sah tak? Dalam ta'liq Habib Maqdi kata wala yan'aqidu nadhru, tak sah nazar dia, li'annahu maksiatun, kerana maksiatlah nazar tu. Nazar maksiat tidak sah. Contohnya dia kata, kalau aku berjaya dapat sekian-sekian, aku nak berzina dengan 10 orang wanita. Tak sah. Dosa tak nazar itu? Dosa dan tidak sah. Lepas tu dia sebut lagi dalam kitab Nihayah, dia sebut wala yasihhu nadhru maksiatin, tidak sah bernazar maksiat. Kerana apa? Kerana ada khabar hadis sahih Muslim, kata Nabi SAW, la nazara fi maksiatillahi, tidak ada sebarang nazar pada maksiat kepada Allah. Yang ke-24, maksiat lisan yang ke-24, wa tarku wasiyatin. Ambil matan dulu, wa tarku wasiyatin, dan meninggalkan wasiat bidainin, dengan hutang. Dia ada hutang, dia tak mau bagi tahu orang yang dia ada hutang. Dosa juga. Dia ada hutang orang, patutnya dia wasiat ke orang supaya harta dia itu untuk bayar hutang ke orang tu lah. Dia bagi tahu ke kerabat dia. Dia tak bagi tahu. Sengaja tak bagi tahu. Meninggalkan wasiat dengan sebab hutang, dengan hutang. Maka wasiat tu apa? Wahia, dan bermula dia wasiat itu khabar itsbatu tasarrufin mudhafin lima ba'dal mauti, mensabitkan akan pengurusan, aturan pengurusan yang disandarkan dia kan tasarruf itu lima ba'dal maut, kepada barang ai sabata yang sabit ia barang ba'dal maut, selepas daripada mati. Ba'dal gharab zaman al-mauti mudhaf ilaih, yakni pengurusan yang berlaku selepas mati. Tu wasiat. Mengisbatkan, mensabitkan pengurusan yang mana pengurusan itu berlaku selepas mati, yang dipesankan oleh si mati ketika hidup. Dengan hutangnya, au ainin, ataupun satu barang sifat la ya'lamuha ghairuhu, yang tidak mengetahui akan dia akan ain barang itu, fa'il ghairuhu ghairu tariki wasiyah, selainnya selain orang yang meninggalkan wasiat tadi. Orang yang meninggalkan buat wasiat. Mungkin ada barang yang dia wajib bagi ke orang lain, dia tak bagi tahu. Dia tak mau bagi tahu. Bukan dia terlupa ke apa, dia tak mau bagi tahu. Sehinggalah dia mati. Dosa. Tu. Okey, wal intima'u. Maksiat lidah yang ke-25. Wal intima'u ai al-intisabu. Al-intima' ni sambung nasab. Al-intisabu menasabkan. Sambung nasab . Sambung nasab. Yakni sambung nasab kepada bukan yang sepatutnya. Contoh menisbahkan kita ni anak sekian-sekian, padahal tu bukan bapa kita. Tu haram. Maksiat lisan tu. Ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya, bapak seseorang. Au ghairi mawalihi, atau selain daripada tuan-tuannya, tuan-tuan seorang. Dia dulu orang hamba, dia sekarang ni merdeka. Dia pun menisbahkan, aku ni merdeka sebab mamak ni. Padahal mamak tu bukan penghulu dia. Tu pun tak boleh kot. Tu zaman hamba dulu. Kalau kita tak ada lah. Kalau kita bapak kita kata, ni bapak aku. Padahal bukan bapak aku. Ni bin Ahmad. Ahmad tu bukannya bapak dia. Dia menisbahkan bin Ahmad kepada orang lain. Padahal bapak dia Muhammad. Yakni apa mawalihi tu? Ay ghairil mu'tiqina, selain kepada orang-orang yang memerdekakan lahu baginya, bagi seorang itu. Wa asabatihim, dan asabah mereka itu mu'tiqin, orang-orang yang merdekakan hamba tu. Dia menisbahkan diri dia kepada orang penghulu yang bekas penghulu yang merdekakan dia. Padahal tu bukan penghulu dia. Hukum dia haram. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man intasaba ila ghairi mawalihi ghairi mawali man. Laknat Allah, telah melaknatlah fa'il oleh Allah itu akan maf'ulun bih, orang yang menisbahkan nasab ia man ila ghairi mawalihi, kepada selain tuan-tuannya, yakni tuan-tuan yang memerdekakan dia.
Dan juga asabah tuan-tuan dia. Dia menisbahkan pada bukan tempat dia. Ini hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad, hadis yang ke-17,938 daripada Musnad Asy-Syamiyyin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah. Man idda'a, barang siapa yang mendakwa ia man ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya, bapak man, awintama ataupun menasabkan ia man ila ghairi mawalihi, samalah intama dengan idda'a, lebih kurang ya. Idda'a mendakwa, intama mensambungkan nasab ataupun menisbahkan ila ghairi mawalihi, kepada selain tuan-tuannya, tuan-tuan man, fa'alaihi, jawab bagi man, alaihi jar majrur ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam, la'natu mubtada, Allahi mudhafu ilaih, wal malaikati ataf, wan nasi ataf, ajma'ina taukid. Laknat Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya, laknat berlaku. Malaikat laknat, manusia laknat, Allah laknat. La yaqbalu Allahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Sarfan tu maf'ul bihi yaqbalu, wala adlan ay wala yaqbalu Allahu minhu adlan. Tidak menerimalah ia oleh Allah minhu daripadanya, daripada man tu. Yaumal qiyamati, yauma dharaf zaman maf'ul fihi al qiyamati mudhaf ilaih. Pada hari kiamat tidak terima apa? Sarfan wala adlan. Sarfan apa? Adlan apa? Ni sirah dia panggil. Ni satu sirah. Dhabit Sarfan ay fardan, adlan ay nafilatan. Apa dia? Allah tidak menerima daripada seseorang itu pada hari kiamat sarfan ay fardan, ibadat yang fardu, wala adlan ay nafilatan, ibadat yang sunat, tak terima. Tu satu. Au bil aksi, ataupun sebaliknya, kita nak kata sarfan tu ibadat sunat, adlan tu ibadat wajib pun boleh. Ataupun at-taubah wal fidyah. Maksudnya la yaqbalullahu minhu at-taubah wal fidyah. Taubat pun Allah tak terima, fidyah yang dia buat tak terima. Pun boleh juga. Itu intaha Syarah Al-Qastallani rahimahullahu taala. Kita ambil topik ni lah. Syarah Al-Qastallani. Tu sirah dia. Sarfan wala adlan ay fardan wala nafilatan, ataupun nafilatan wala fardan, ataupun taubatan wala fidyatan. Begitu. Tu. Jadi maknanya tak terima ni makna tak terimalah. Sah tu sah tapi tak terima. Tak terima ni parah lah. Kita buat dah cantik-cantik, bos tak terima. Kita buat dah, bos tak terima. Elok gitu. Elok lah. Rawahu Syaikhani, telah meriwayatkan hadzal haditha oleh fa'il Asy-Syaikhani, dua orang syekh, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari dalam hadis yang ke-4370, Sahih Muslim dalam hadis yang ke-229 daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abi Bakrah radhiyallahu anhuma marfu' sampai ke Nabi hadir. Maksiat lisan yang ke-26, wal khitbatu ala khitbati akhihi, dan khitbah meminang. Meminang tu tak salah, minang yang ala khitbati akhihi. Akhihi, akhi syakhsi. Meminang atas pinangan saudaranya, saudara seseorang. Saudara apa ni? Bukan saudara nasab, saudara Islam. Tapi dengan syarat. Dia ada syarat. Dalam Kashfun Niqab kita bahas panjang. Syarat dia yang kata haram ni, andai kata yang perempuan yang dipinang oleh orang lain itu sudah diterima pinangannya. Sudah diterima pinangan. Maksud terima pinangan ialah kalau dia tu anak dara, maka wali terima. Aku setujulah mu kahwin dengan aku. Setuju. Tunang. Jadi orang lain tak boleh masuk kecuali izin dia. Kecuali izin orang yang minang tu. Boleh tak aku minang? Minang hang punya calon tu. Boleh? Boleh. Minang. Dapat izin. Dapat izin. Kalau tak dapat izin, haram. Dan mesti sah lah khitbah tu.
Jadi kalau contoh, dia pergi rumah tu nak tunang. Siapa yang terima? Mak dia. Tak sah. Apa tak sah? Orang lain boleh minang dia. Sebab apa? Yang terima pinangan bukan bapak, bukan wali. Mak dia. Tak sah. Pinangan tu tidak sah. Jadi pinangan tu kena buat oleh, yang kena terima pinangan tu, dibuat oleh bapak sendiri. Kalau janda, boleh dia buat sendiri. Kalau dia janda, boleh dia terima sendiri. Hak tu betul. Kalau ustaz-ustaz yang ngajar kata, anak dara pun boleh terima pinangan orang tu, walaupun wali tak mengiyakan lagi. Jadi sah dah tunang dari sudut syarak. Tak betul. Tak betul. Kalau untuk anak dara, tak betul. Kalau janda, betul. Fafihi tafsil. Kalau janda tak apa. Laki tu minta dia ke WhatsApp ke apa ke, suruh tanya dia ke, dia pun kata setuju lah, tunang. Walaupun pak dia tidak mengiyakan lagi sekalipun. Sebab janda ni special sikit. Kalau anak dara tak boleh. Anak dara wali mujbir. Dia ada wali dia. Jadi wali dia kena terima. Tu. Kemudian li khabari sahihaini, kerana berdasarkan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dia khitbah, dia pinang orang lain, maksiat lisan. Itu maksiat lisan. La yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi, tidak boleh berjual oleh seorang lelaki atas jualan saudara rajul. Ni hak dulu tu lah. Jualan atas jualan. Beli atas belian. Dia dah setuju dah nak jual pada orang tu RM10. Mari orang lain ni nak jual pada orang tu RM5. Yang potong lain dia bagi. Wala yakhtub. Bila kata wala yakhtub, mana la nahi. Wala yabi', mana la tu la nahi. Kita wasalkan yabi'i lah. Sebab baris bawah tu baris yang lebih ringan di sisi orang Arab. Wala yakhtub, dan tidak boleh, jangan kamu meminang ala khitbatihi, atas pinangan seseorang yang lain, illa ayyadana lahu, melainkan bahawa mengizin ia akhihi lahu, bagi syaksi. Kalau diizin tak apa. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat yang lain, hatta yadhar, sehinggalah dia meninggalkan dia. Meninggal makna tak jadi lamar. Kalau tak jadi lamar tak apa, kita melamar tak apa. Orang pertama mari lamar, tak terima. Orang kedua boleh tak mari? Boleh. Tu hadis riwayat. Ni hadis riwayat Muslim, Kitabun Nikahi, babu tahrimil khitbah ala khitbati akhihi hatta ya'dhana aw yatruka. Hadis yang ke-3521 daripada hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Itu hadis yang riwayat tanpa hatta yadhar tu. Kalau riwayat hatta yadhar, hadis diriwayatkan daripada hadis Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Wal ma'na fi nahyi, dan bermula makna mubtada. Fi nahyi jar majrur, pada larangan itu khabar. Al-idha'u, menyakiti orang lah. Menyakiti orang yang pinang. Orang dah pinang teruk-teruk dah, dia mari terima pula. Orang yang meminang haram, orang yang terima pinangan haram. Dua-dua haram. Orang yang meminang haram, orang terima pinangan haram. Dalam keadaan telah terima pinangan orang lain. Ini bagi lelaki sahaja ke atas perempuan. Sebab perempuan tak boleh lebih daripada satu suami. Kalau suami boleh, kalau laki boleh. Apa laki boleh? Dia boleh perempuan minang lelaki. 4 perempuan boleh tak? Boleh, sebab orang lelaki boleh nikah 4. Tak ada haram, tak ada istilah. Perempuan yang kedua tidak boleh meminang lagi lelaki tersebut kerana dia sudah dipinang oleh perempuan lain. Tak ada tu. Sebab lelaki boleh nikah lebih satu. Yang tak bolehnya, pinangan kali yang kelima. Bila dah terima 4 pinangan. Tu tak boleh. Perempuan nak minang ni, perempuan ni orang yang kelima. Sedangkan laki-laki telah menerima 4 pinangan tersebut untuk jadi pak isteri akan datang. Tiba-tiba mari pinangan yang kelima. Hak tu tak boleh terima. Hak tu jadi maksiat perempuan tu. Perempuan tu bila khitbah lelaki tu juga maksiat. Sebab dia orang yang kelima. Tak boleh lah. Tak boleh. Tapi macam muskil juga.
Dalam hadis dalam masalah ni ada dalam Kasyful Niqab. Kena tengok semula bab jilid satu saja, jilid satu. Bahasan berkaitan kan lebih daripada 4 perempuan berkhitbah kepada lelaki seorang. Boleh ke tak? Kena tengok semula. Duk ingat-ingat tak boleh, tapi kena tengok semula. Tak yakin pula. Sama ada tak boleh ataupun boleh, cuma boleh nikah 4 je. Tak pasti tu, kena tengok semula. Nak katanya orang lelaki tak apalah, orang perempuan tak boleh. Orang lelaki boleh lebih 1. Cuma hak dia sampai 4 ke atau boleh lebih? Tu kena tengok semula. Jilid 1 tu, Kasyful Niqab kita. Tak ingat pula lagi. Dia mari tak yakin pula. Tu. Cuma kalau untuk lelaki tak apa, untuk perempuan tak boleh lah, sebab perempuan boleh 1 je. Kemudian kata dia, sawa'un wa sawa'un al-khatibul muslimu wa dhimmiyu, dan sama ada orang yang meminang itu ialah Islam, orang Islam, wa dhimmiyu, dan orang dhimmi. Orang dhimmi yang mana kalau nak kahwin esok-esok akan masuk Islam. Tu pelik kau Dia waktu minang tu dia tengah kafir zimmi. Waktu nak nikah esok-esok tu dia akan masuk Islam. Pun sama juga. Tu ada hak yang sama. Tu. Sama juga orang zimmi ni tak boleh ngumpat dia. Dia macam orang Islam. Tapi dia bukan Islam. Dia macam orang Islam. Hukum dia tu. Wattaqyidu bil akhi. Dan bermula mengkaitkan oleh Nabi dengan al-akhi tu. Al-khitbati ala khitbati akhihi. Kenapa akhihi? Fil khabari. Pada hadis tersebut jar majrur khabar. Jaryun kerana jaryun alal ghalibi. Kerana menjalani atas ghalib. Fi khitabatin Nabi SAW, pada dialog Nabi SAW, khitab Nabi SAW, cakapan Nabi SAW, banyaknya kut laki. Banyaknya kut laki. Bukan secara mutlak menafikan menafikan kata kalau perempuan minang lelaki ni halal mutlak. Ada. Mungkin masuk ayat yang 5 tu lah. Yang orang yang kelima tu tak boleh nak minang. Tapi kena tengok semula. Tengok semula. Baik. Bukan bermakna perempuan ni ada yang halal secara mutlak untuk minang lelaki dah. Ada juga yang tak boleh. Contoh dia ada 4 bini. Ni memang jelas. Kalau ada 4 bini dah, tiba-tiba orang perempuan minang dia. Tak boleh lah tu. Sebab ada 4 bini dah, minang terima macam mana? Tak boleh lah. Itu baru dia panggil rampas suami orang. Dia ada 4 bini orang dah. 4 bini dah. Orang yang kelima minang lelaki ni. Ni baru panggil nak rampas suami orang. Baru tu. Sila tu. Tapi kalau dia ada 1 bini, orang perempuan lain nak minang dia, nak jadi bini kedua, itu bukan merampas suami orang. Tak ada istilah rampas suami situ. Bahkan itu hak suami dia. Nak menikah ke dia. Tak ada istilah rampas suami ya. Itu istilah bid'ah. Bid'ah. Dalalah finnar. Tak ada istilah merampas suami. Merampas isteri ada. Sebab isteri tak boleh lebih seorang. Tu. Kemudian fa inna khitabatin nabi tu. Maka sesungguhnya cakapan Nabi, khitab Nabi tu muta'alliqatun bil muslimina, berkait rapat dengan orang-orang Islam lelaki. Li syiddati imtithalihim, kerana bersangatan patuh mereka itu orang-orang Islam lelaki-lelaki. Sebab itulah Nabi khitab banyak lelaki. Sebab mereka ni orang yang bersangatan patuh kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitab lelaki sudah. Dan maksiat lisan yang seterusnya, wal fatwa bi ghairi ilmin, dan berfatwa tanpa ilmu, ngajak tak ada ilmu, haram. Dia mengajak tu haram. Min indihi, daripada sisinya, sisi seseorang. Dia tak ada ilmu, dia mengajak kau, dia fatwa juga, dia kata haram, dia kata halal, dia kata sah, dia kata batal, padahal tak ada ilmu, haram. Maksiat lisan. Wa ta'limin, bi ghairi ta'limin, tanpa mengajar, yakni tanpa hasil daripada orang mengajar. Min ghairi syakhsin, daripada orang lain, yakni dia berfatwa tanpa hasil daripada pengajaran daripada orang lain. Tu maksud dia.
tanpa hasil pengajaran daripada orang lain. Ta'lim kan allama yu'allimu ta'liman, makna mengajar daripada orang lain. Jadi tanpa melalui proses pengajaran daripada orang lain. Pengajaran daripada orang lain. Mana tak belajar lah. Tanpa ilmu dan tanpa belajar. Sebab ada yang ilmu tu ada tanpa belajar. Dan kebanyakannya belajar untuk ilmu. Dan ilmu belum tentu belajar. Ilmu kadang-kadang dapat tanpa belajar. Tapi dia tahu lah. Tahu melalui pembacaan kau. Bukan melalui kelas-kelas baca kitab. Dia baca. Terbaca. Atau tahu. Allah campurlah hati kau. Tahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man afta bighairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ardi. Barang siapa yang berfatwa ia barang siapa tanpa ilmu, niscaya la'anathu malaikatu as-samai, melaknat akan dia akan man oleh fa'il malaikatus samai, malaikat langit, ataf wal ardi dan bumi. Rawahu Ibnu Asakir, dalam riwayat akan hadal hadis oleh Ibnu Asakir. An Aliin, daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yakni dalam Tarikhu Dimashq. Tarikhu Ad-Dimashq, riwayat Ibnu Asakir ni. Wa dzalika, kerana bermula demikian itu, demikian apa? Demikian hurmati fatwa bighairi ilmin wa ta'limin tu dikauni syakhsi, kerana keadaan seseorang itu khabar kau. Akhbara, telah memberitahu ia man an hukmillahi jar majrur Allahi mudhafu ilaih, berkenaan dengan hukum Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Itu yang haram. Afadahu al-Azizi, telah beri faedah akan demikian itu oleh Imam Al-Azizi. Imam Azizi ini namanya Ali bin Muhammad Ibrahim Al-Bulaqi Al-Misri Al-Syafi'i. Ali bin Muhammad Al-Bulaqi Al-Misri Al-Syafi'i, masyhur dengan nama Al-Azizi. Dia wafat pada tahun 1070 Masihi. Antara kitab dia Hasyiah Al-Azizi ala Tahrir. Ni tak tahulah kitab ni dicetak ataupun tidak. Dan Hasyiah ke atas Syarah Al-Ghayah li Ibn Qasim. Iaitu apa dia? Fathul Qari'ah. Al-Ghayah wa Taqrib. Syarah Ghayah. Ghayah wa Taqrib itu mata Abi Syuja'. Syarah dia Ibn Qasim. Fathul Qari', dia tu hasyiah dia. Dan kitab As-Sirajul Munir fi Syarhil Jami'is Saghir li Suyuti. Habis. Wa yajibu fi kulli masafati qasrin, dan wajiblah pada setiap masafati qasrin. Masafati qasrin ni tiap-tiap jarak yang boleh mengqasar sembahyang. Apa dia? 90 km lah kalau kita senang nak ceritanya. Dua marhalah. Perjalanan qasar, perjalanan yang boleh menyebabkan harus qasar. Radius 2 marhalah. Radius 2 marhalah. Radius tahu radius binatang apa? Daripada titik ni sampai titik ni 90 km pusing. Tu radius. Dalam tempoh kawasan tu mesti ada seorang muftin fa'il. Muftin ni asalnya muftiyun. Ya berat tanwin, maka tanwin diberikan kepada huruf sebelum ya, iaitu ta, ya tu dibuang. Jadi muftin. Bukan dia jar majrur tu. Tu fa'il bagi yajib. Wajib seorang mufti. Kalau sekarang sekat dengan setiap negeri lesah. Kalau sekarang sekat dengan setiap negeri. Setiap negeri ada seorang mufti yang official, yang rasmi. Kalau nak ikut yang zaman kontemporari lah. Kalau nak ikut kitab turah, mesti setiap 2 marhalah itu ada seorang alim. Mufti ni orang alim lah. Bukan kena mufti sungguh. Jabatan mufti tu. Kama yajibu fi kulli udwa, seperti mana wajiblah pada setiap udwa. Udwa ni daerah. Kalau Indonesia tu kabupaten tu. Qadin. Sama juga asal qadiyun. Berat tanwin pada ya, buang ya. Tinggal tanwin, qadin. Fa'il bagi yajibu. Qadi yang menyelesaikan masalah. Berapa qadi? Kullu udwa ni masafah dia 1 marhalah ya. 1 marhalah ya. Kenapa 1 marhalah ya? Kerana orang buat jenayah lebih banyak. Jadi berhajat kepada qadi banyak. Kalau mufti ni hukumnya.
Wala yakfi fi iqlimin wahidin muftin, dan tidak memadailah pada iklim yang satu. Iklim ni tempat yang lebih luas lah. Kalau kita negeri kalau kita sekarang negeri boleh lah. Negeri satu mufti. Nak rujuk apa-apa masalah berkaitan agama, jabatan mufti. Tu kalau hak rasmi. Kalau ikut ni tak memadai satu iklim yang sama. Iklim yang sama, tempat yang sama, negeri yang sama, seorang mufti. Seorang mufti. Yang mana iklim yang sama tu lebih daripada 2 marhalah lah. Sebab tu dia kata fa'tubira masafatul qasri. Maka diambil kira naib fa'il akan jarak perjalanan yang boleh mengharuskan qasar. Masafatul qasri. Yang mana 2 marhalah mesti ada seorang mufti. Kalau satu iklim ni besar lagi daripada 2 marhalah. Tak memadai lah. Kena hakkan juga 2 marhalah. Kalau nak ikut kitab turah sekarang ni, mesti setiap 2 marhalah radius kita ni ada orang alim. Ada orang alim. Orang alim tauhid, orang alim fiqh, orang alim tasawuf, orang alim lughah, orang alim wada', alim istiqa', alim qiraat, alim tajwid, ada orang. Alim ni makna dia boleh mengangkat syubhat. Jadi orang yang belajar mengaji Islam, kalau dia keluar, dia tak boleh mengangkat syubhat, dia bukan orang alim, dia tidak layak untuk menjadi wakil 2 marhalah itu. Sebab orang alim itu makna orang yang sampai tahap fardu kifayah yang boleh mentuntaskan syubhat. Sama ada syubhat akidah ke, qiraat ke, fiqh ke, tasawuf ke, nahwu ke, apa-apa. Contoh, hadza karamah. Timbul syubhat. Karamah, hadza karamah tak betul. Orang nahwu kena bangkit. Tak betul tu. Yang kata hadza karamah tu tak betul. Sebenarnya betul. Apa hujah dia? Bla bla bla. Tu fardu kifayah orang nahwu. Mari isu pula berkaitan apa? Berkaitan dengan tasawuf. Orang tasawuf kena bangkit. Itu fardu kifayah tu, dia menolak syubhat. Mari isu berkaitan bahasa Arab, orang bahasa Arab kena bangkit. Mari isu tentang fiqh, fiqh bangkit. Begitu. Fala yazidu baina kulli muftiyaini ala masafatil qasri. Maka tidak lebihlah antara setiap daripada 2 mufti itu atas masafatil qasri. Masafah al-qasr ala masafati jar majrur al-qasri mudhaf ilaih. Jadi maknanya tidaklah dalam satu masafah qasar itu ada lebih daripada 2 mufti. Tak wajib lah. Tak payah tambah. Mana dalam 2 masafatul qasri ni tak perlu ada 2 mufti. Seorang mufti pun memadai dah. Tidak perlu 2. Apatah lagi 3, 4. Kalau ada lagi bagus lah. Tu. Kalau ada lagi, bagus. Tu. Kemudian, kama afadahu al-Ardabiliyu, seperti mana telah berfaedah akan dia akan oleh al-Ardabiliyu fil Anwari, dalam kitab Al-Anwar, yakni kitab Al-Anwar li a'malil abrar, jilid yang ketiga, muka surat 457. Maksiat lisan yang ke-28, wa ta'allumu ilmin mudirrin, dan belajar ilmu yang boleh memudaratkan. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.